Itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan bagi orang-orang yang beriman. Dan golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ialah yang menjadi majoriti orang-orang yang biasa dengan kesenangan dunia. Dalam bab zuhud ni ada orang yang biasa dengan dunia, maka mereka mendapatkannya dengan secara tidak sepatutnya. Dan mereka itu lebih menghabiskan masa dengan kenikmatan dunia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia jangan seperti golongan yang pertama ini, iaitu berlumba-lumba memperbanyakkan harta kekayaan. Dia bina kekayaan, empire kekayaan. Tetapi dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Nak membina kekayaan memang disebutkan di dalam Al-Quran, al-mal wal banuna zinatul hayatad dunya. Harta dan juga anak pinak merupakan harta kamu, kenikmatan ataupun perhiasan duduk di atas muka bumi ini. Sebab tanpa harta manusia tak gembira, tuan-tuan. Nak beli iPhone 14 pun tadi tuan-tuan susah, sebab duit tak ada. Tetapi keinginan tu ada. Sebab itulah manusia suka terhadap ke dunia, tidak menjadi masalah. Cuma jangan dia menguasai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan kedua pula orang yang mendapatkan dunia dengan cara yang benar, dibenarkan di dalam Islam, tetapi dia hayal ataupun dia sibuk dengan perkara-perkara merasai kelazatan tersebut, walaupun dianya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Imam riwayat Tirmizi, daripada Qatadah, daripada Nu'man, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan hamahu minad dunya kama yazunnu ahadukum yahmi saqimahu minal ma'. Sesungguhnya Allah itu jika mencintai seseorang hambanya, dia akan menjaganya daripada sifat ataupun daripada dunia ini, sebagaimana salah seorang daripada kamu menjaga orang sakit daripada terkena air. Dia buat contoh, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala akan jaga hamba-hambanya supaya tidak terpengaruh dengan keduniaan. Walaupun yang sebenarnya kita hidup di atas dunia, mesti kita ada kesan dengan dunia, tuan-tuan, dengan kenikmatan. Tetapi janganlah sampai menghalalkan ataupun alpa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam masa yang sama juga dalam riwayat Muslim bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin dan juga syurga bagi orang kafir. Maksudnya tadi, tuan-tuan, di atas dunia ni orang beriman janganlah terlalu bergaya sangat, ataupun terlalu rasa nikmat sangat dengan keduniaan ini. Bukan tidak dibenarkan, tetapi bagi orang-orang yang beriman, dia hendaklah merendahkan diri. Sebab tempat kita bukan di atas dunia. Sebab itulah bagi orang kafir, dia tak beriman pada Allah, dia menjadikan dunia ni sebagai syurga dia. Buat apa saja, dia tak ada halal, dia tak ada haram. Bagi dia semua boleh, kembali kepada hukum asal, iaitu boleh. Semua boleh, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Berbeza dengan orang-orang yang beriman. Dia ada halal, dia ada haram, dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada harus. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Golongan ketiga itulah orang yang memahami tujuan dunia, bahawa Allah menempatkan hamba-hambanya di dunia, dan dia melihat tentang kelazatan dan kesenangan yang ada adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala nak menguji di kalangan hamba-hambanya, siapakah yang paling baik amalannya. Inilah masanya Allah Subhanahu wa taala nak lihat di kalangan hamba-hambanya. Hamba-hamba ini bebas, tuan-tuan. Di mana-mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di Amerika, di Jepun, di China, di Malaysia, di Arab Saudi, sama saja, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat di kalangan hamba-hambanya siapakah yang paling baik amalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dalam suratul Kahfi Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebelumnya, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Maka apakah kamu akan membunuh diri kamu kerana bersedih sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Quran,
Dalam ayat suratul Kahfi ayat ke-6, fala'allaka bakhi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, apakah kamu nak bunuh diri? Tuan-tuan. Sebab orang-orang yang berada di sekeliling Nabi, orang-orang Arab di kota Mekah, dan tak nak beriman pada Nabi, tak mau dengar wahai Muhammad, tak nak. Saya sibuk, tak nak dengar cerita pasal Islam ni, saya tak mau dengar cerita pasal Tuhan, tak mau dengar. Sebagai contoh, tuan-tuan, sampai Nabi terasa sedih, tuan-tuan, orang buat Nabi macam tu. Nabi bukan nak jual barang, tuan-tuan, bukan uruskan perniagaan, tapi Nabi nak mengajak manusia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kamu nak bunuh diri kamu sendiri. Manusia ni, tuan-tuan, kalau terlalu sedih sangat, tak boleh nak kawal diri dia. Bukan tak bijak, tuan-tuan, belajar tinggi, tapi sebab terlalu sedih, ini yang disebutkan sebagai kemurungan. Tuan-tuan, akhirnya dia nak bunuh diri. Kalau kita lihat macam mana pembinaan jembatan Pulau Pinang, tuan-tuan, ramai orang bunuh diri. Tak tahu sebab apa, tuan-tuan. Tengok laut bergelora begitu saja, berhenti kereta terus terjun, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Yang susahnya polis, tuan-tuan. Polis nak cari mayat dia. Keluarganya tanya kat mana nampak kereta dia, tapi orang dah tak ada, tuan-tuan. Siapa yang berhenti kereta kat tengah-tengah jalan raya ataupun di tengah jembatan, tuan-tuan, tiba-tiba terjun, sebagai contoh. Polis juga yang nak menyelamatkan, walaupun dah jadi mayat dan sebagainya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Dan begitulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu sedih wahai Muhammad sampai kamu nak bunuh diri? Disebabkan mereka tidak mahu beriman kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan. Biarkan mereka nak sibuk dengan keduniaan, bagi je, tak ada masalah wahai Muhammad. Agar kami menguji di antara mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan dunia ini sebagai tempat yang akan dibinasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Bumi ini, tuan-tuan, dia berbukit bukau, ada gunung ganang. Tapi sampai masanya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan binasakannya, aku akan jadikan dia rata. Tuan-tuan, senang kan? Kadang-kadang, tuan-tuan, saya teringat waktu di Mesir dulu, tuan-tuan, kerajaan nak buat jalan, kawasan dah sesak, tuan-tuan. Sebab negara Mesir ni boleh dikatakan 80%, tuan-tuan, padang pasir, 20% sahaja tanah yang subur dan juga tempat penempatan. Jadi dah terlalu padat, rakyat tak ramai, tuan-tuan, lebih kurang 80 juta. Kita tadi, tuan-tuan, 30 juta. 30 juta pun termasuk juga dengan pendatang-pendatang yang dah lama duduk kat Malaysia, sebagai contohlah, tuan-tuan, dan lebih kurang. Tapi negara dia 80 juta, tuan-tuan. Dan rakyatnya ni cepat berkembang. Dulu tak ramai, tuan-tuan, zaman dululah. Sampai zaman sekarang ni pantang je, sentuh je mengandung, sentuh je mengandung, tuan-tuan. Sampai doktor berkata, wah, laju betul. Tuan-tuan, rakyatnya ramai walaupun negaranya sempit dan padat, walaupun miskin, sebagai contoh, tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana, manusia tetap hidup, susah ke senang ke, tetap nak hidup juga, tuan-tuan kasih sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dunia ini akan dijadikan rata. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi di dalam ayat Al-Quran, fala tazhab nafsaka 'alaiha hasarat. Dan janganlah dirimu binasa kerana kesedihan terhadap mereka. Dalam surah Al-Fatir ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala ulang lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu binasakan diri kamu, janganlah sedih sangat wahai Muhammad. Orang tak nak beriman pada Islam, tak apa, biarkan dia. Wala tahzan alaihim. Dan dalam surah An-Nahl ayat ke-127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Tak nak juga dengan Islam wahai Muhammad, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk kat kota Mekah, tuan-tuan, selama 13 tahun berdakwah. 13 tahun, tuan-tuan. Nabi lahir kat kota Mekah, tuan-tuan. Sampailah umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi nabi. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi jawatan. Bukan manusia pilih, Allah Subhanahu wa taala pilih. 40 tahun tadi, tuan-tuan, Nabi dah duduk kat kota Mekah. Orang dah kenal dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi lahir lagi orang dah kenal. Tuan-tuan, kalau ikut dalam sejarahnya, bila Nabi lahir je Abu Jahal ataupun Abu Lahab tadi, tuan-tuan, Nabi lahir je bapa saudara dia, bukan orang lain. Dia buat kenduri tadi, tuan-tuan, korbankan lembu. Bersyukur sangat dapat anak lelaki, cucu lelaki, ataupun dapat anak saudara lelaki. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lahir, bapa tak sambut. Bapa dah meninggal lah, tuan-tuan. Waktu ibunya Aminah
mengandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 2 bulan, bapaknya dah meninggal dunia. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jadi Nabi dah merasakan suasana kesedihan. Lahir-lahir tak ada siapa nak sambut, sebagai contoh, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Dan kata Allah Subhanahu wala tahzan alaihim, janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan dalam ayat yang lain lagi dalam surah Asy-Syu'ara ayat ketiga, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, boleh jadi kamu wahai Muhammad akan membinasakan diri kamu kerana mereka tidak mahu beriman. Dan dalam ayat suratul Kahfi ini, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai Muhammad, janganlah kamu sibuk sangat ataupun bimbang sangat, mereka ini tidak mahu beriman sehingga kamu nak bunuh diri. Ini dah terlampau sangat, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi dalam firman-Nya, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa juga yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan, tempat manusia boleh ambil kesempatan untuknya agar kami menguji di antara mereka siapakah yang paling baik amalannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa walaupun manusia ini tidak mahu beriman, kamu tetap laksanakan tugas dakwah kamu kepada manusia. Jangan lupa, ini adalah amanah, ini adalah tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada Nabi Muhammad buat. Tuan-tuan, Nabi tak boleh kata tak boleh lah wahai Tuhan, dah cuba dah, tapi manusia degil juga nak buat macam mana. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya kami akan jadikan muka bumi ini binasa. Jangan bimbang, nanti tiba masanya segala-galanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan dan kasih sekalian, dalam ayat ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakumun nisa wat tayyib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengasihi dunia ini 2 perkara. Yang pertama, cintakan kepada dunia, iaitu cintakan kepada wanita dan juga cintakan kepada minyak wangi. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Nabi suka pada orang perempuan, sebagai contoh, tuan-tuan. Dan dalam hadis yang lain juga menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan orang perempuannya cukup pemalu, tuan-tuan. Cukup pemalu. Lebih malu daripada anak dara. Sampai begitu tadi, tuan-tuan, Nabi pemimpin tetapi dia cukup malu dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih mengalahkan anak dara, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Walaupun umur Nabi dah lanjut, tuan-tuan. Nabi dilantik menjadi nabi ketika berumur 40 tahun, sebagai contoh. Dan Nabi berada di kota Mekah, tuan-tuan, selama lebih kurang sampai 13 tahun lepas dakwah tersebut. Sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah ataupun sehinggalah umur 53 tahun, Nabi duduk kat kota Mekah, tuan-tuan. Lama dah, 53 tahun duduk di satu tempat, dan terlalu lama. Terlalu lama. Tetapi tidak ramai yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad, berhijrahlah kamu pergi ke Madinah. Duduk di Madinah selama 10 tahun. Tetapi dalam 10 tahun tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bina masjid. Manusia di Madinah tadi masing-masing tadi berebut-rebut nak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berebut-rebut nak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di Madinah tadi terdapat satu lagi kelompok manusia, iaitu golongan munafik. Ada lagi satu golongan, iaitu kaum Yahudi. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tetapi dalam masa yang sama, bila Nabi berhadapan dengan pertama golongan munafik, yang kedua golongan yang disebutkan golongan Yahudi ataupun orang yang bukan Islam, dia bukan orang kafir musyrikin, tetapi dia ada agama, cuma dia tak beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia beriman dengan Nabi Musa. Dia percaya dengan Nabi Musa walaupun menyeleweng, percaya dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh bapa saudaranya Abu Talib pergi ke Syam untuk berniaga ketika dia remaja. Sampai di Syam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah. Buhairah ni seorang ahli kaji ataupun ulama orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani, tuan-tuan, minta maaf, orang-orang Kristian, agama Kristian. Dan apabila dia bertemu dengan Abu Talib, dia kata, wahai Abu Talib, adakah kamu membawa bersama kamu seorang budak lelaki? Tadi, tuan-tuan, benar,
Dan dia bertanya lagi, adakah ini anak kamu? Sebagai contoh, tengok, dia nak uji Abu Talib. Abu Talib kata, ya benar, anak saya. Sebagai contoh. Tuan-tuan, orang luar, mana kita kenal anak siapa? Sebagai contoh, kalau bawa bersama kita, sebagai contoh lah tuan-tuan. Tapi kata Abu Hurairah, bukan, dia bukan anak kamu, kerana bapanya telah meninggal dunia. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebab dia dah tahu dah, dalam kitab dia dah ceritalah mengenai Nabi SAW. Dan apabila dia bertemu dengan Nabi SAW, yang pertama sekali yang dicuba daripada Nabi Muhammad, dia pegang belakang bahu Nabi SAW. Tengok-tengok tuan-tuan, ada bekas, ada cap kat belakang bahu Nabi SAW, iaitu ada tanda Rasulullah. Dan dia bagi tahu kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, kamu tak payahlah berniaga di sini, bawa balik budak ini terus ke Mekah, ke Mekah untuk menyelamatkan diri dia. Sebab bimbang-bimbang kalau orang Yahudi nampak dia ni, mereka akan terus bunuh dia. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dan dia memberitahu, sekiranya aku ni umur aku panjang, aku akan beriman kepada kamu wahai Muhammad, dan aku akan membantu kamu menegakkan agama kamu. Dia orang Kristian tuan-tuan, tapi dia percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi belum berdakwah lagi, Nabi masih muda lagi tuan-tuan, masih kata orang tu remaja lagi, sebagai contoh tuan-tuan. Sebab dia pegang kat bahu Nabi SAW, belakang Nabi, dia nampak tanda, ini bukan manusia biasa. Sebagai contoh tuan-tuan, ini tanda-tanda Rasul. Dan dia beriman, walaupun Buhairah ni sebenarnya tuan-tuan, dia seorang pendeta yang buta, dia tak nampak orang tuan-tuan, tapi dia boleh tahu ini Nabi. Sebagai contoh tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bagaimanakah nak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sekiranya kamu cintakan dunia, maka itulah punca segala kesalahan. Janganlah mengharapkan dunia ni segala-galanya, kerana Allah tidak mencintai kesalahan dan juga kelakuan yang merupakan perkara yang sia-sia dan juga merupakan permainan. Allah tidak akan mencintai kedua-duanya kalau kita banyak melakukan kesalahan, tuan-tuan dan dikasihi sekalian. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ni'mal malu salih lirrajul salih yasilu bihi rahima wa yasna'u bihi ma'rufa. Sebaik-baik harta yang soleh adalah milik seorang lelaki yang soleh, yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa. Kita ada kekayaan tuan-tuan, kita ada kemudahan, kita ada kemewahan, tetapi kita banyak menyumbang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan dia dapat melakukan lebih banyak kebaikan. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, wahai Muhammad, kami ni miskin, kami ni sahabat kamu dan kami ni miskin, tetapi kami ni tak dapat nak menambah kebaikan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan orang-orang kaya. Mereka memiliki harta yang banyak dan mereka ini banyak melakukan ibadah sedekah, sehingga menyebabkan kedudukan mereka itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, kamu pun boleh menambah amalan kamu, kebaikan kamu, dengan cara kamu bersedekah dengan suami isteri ataupun dengan isteri kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita melakukan hubungan suami isteri, sebagai contoh tuan-tuan, kan, malam Jumaat ke ataupun malam-malam lain ke tuan-tuan, setiap tulang-tulang kita yang bergerak tadi, tuan-tuan, setiap apa juga organ-organ kita yang bergerak tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan sedekah. Tuan-tuan, banyak sedekah dia boleh buat. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jadi bagaimanakah nak mendapatkan kecintaan kepada manusia? Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahawa cara nak mendapatkan kecintaan kepada manusia ialah kita hendaklah menjauhi daripada apa yang dimiliki oleh mereka. Janganlah terlalu mengharapkan, kalaulah seseorang tu kaya raya, kita pun mengharapkan kita pun nak jadi kaya raya macam dia. Sebagaimana yang berlaku kepada Qarun, tuan-tuan. Qarun ini merupakan pengikut Nabi Musa AS pada awalnya. Qarun ni papa kedana tuan-tuan, miskin sungguh. Dan dia pernah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, jadikanlah aku seperti Fir'aun. Dia kaya raya. Tadi tuan-tuan, selesa hidupnya. Tak adalah kita ni papa kedana, miskin, menyusahkan. Tuan-tuan, hidup dalam keadaan penderitaan, tak seronok sangat kehidupan ini. Sebagai contoh tu, Nabi Musa kata, wahai Qarun, kamu tidak layak untuk mendapatkan kekayaan kerana kamu akan lalai terhadap keduniaan. Kata Qarun, wahai Musa, cuba dulu. Belum cuba, belum tahu. Tuan-tuan, akhirnya Qarun ini keluar daripada menjadi pengikut Nabi Musa AS, dia menjadi pengikut Fir'aun, tuan-tuan. Akhirnya dia mendapat kekayaan yang melimpah ruah. Inilah dia yang dikatakan
nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ataupun dalam kaedah lain ataupun dalam sebutan lain disebutkan sebagai istidraj. Tuan-tuan, walaupun dia jahat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada dia kemudahan. Tuan-tuan, makin kaya, makin sesat, makin kaya, dan dia rasakan hebat rupanya, walaupun dia rasa pada dirinya salah. Ya sebenarnya salah dah ni, tapi dia rasa makin kaya tak ada apa-apa pun, Tuhan masih sayang lagi. Sebagai contoh, inilah namanya istidraj tadi, tuan-tuan. Dalam hukum ataupun dalam sebutan ahli tauhid disebutkan istidraj ni adalah kemudahan yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya walaupun dalam keadaan dia lalai, dalam keadaan dia sesat. Allah SWT nak tengok adakah dia kembali ke jalan Allah SWT ataupun dia hanyut di atas kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana pada Qarun, tuan-tuan. Tetapi akhirnya Qarun ini, tuan-tuan, walaupun dia berbangga dengan kekayaan yang dimiliki olehnya, sehingga kan tadi, tuan-tuan, nak membuka khazanah kekayaannya terpaksa membawa kunci yang dipikul oleh orang-orang yang badannya sasa. Bawa kunci dia je, tuan-tuan, belum tengok kekayaannya lagi. Bawa kunci terpaksa dipikul oleh orang-orang lelaki yang gagah perkasa. Maknanya kalau kita lah, tuan-tuan, kalau kita kat masjid ni ada siap, bawa kunci yang ringan-ringan je, biasa je buka pintu ni, tak ada masalah, tuan-tuan. Tapi kalau nak pikul, disebutkan memerlukan sampai 3-4 orang pikul kunci, tuan-tuan. Nak cerita betapa kuat, betapa besarnya kekayaan Qarun yang dimiliki, yang tak pernah dibayangkan pada kita, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Akhirnya, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala binasakan Qarun. Sebab itulah, tuan-tuan dan dikasih sekalian, sampai hari ini orang sebut lagi harta Qarun, mencari harta Qarun. Orang tak pernah mencari harta Ibrahim, harta Yusuf, tak pernah, tuan-tuan. Orang kata harta Qarun juga nak dicari. Sebab apa, tuan-tuan? Terlalu banyak. Bahkan di Qarun ini, tuan-tuan, dia jadi tasik. Dia berlaku di Mesir, tuan-tuan. Ada di Mesir, namanya tasik Qarun, tuan-tuan. Besar, tuan-tuan. Dan kadang-kadang ada juga manusia ataupun para pengkaji, dia cuba gali kalau ada harta kat bawah tu, tuan-tuan. Sampai sekarang, tuan-tuan, tak jumpa-jumpa juga, sebagai contoh, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Tapi bagi ulama, dia kata janganlah kamu pergi kat tasik tersebut, sebab tempat tu dah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang manusia ni kata nak tengok jugalah, sebagai contoh, tuan-tuan. Kita ni datang jauh-jauh daripada Malaysia, buat lawatan, buat ziarah, pergi umrah, dapat singgah kat Mesir, nak tengok macam mana rupa tasik Qarun tu, ya, adakah macam tasik Shah Alam, sebagai contoh, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Tasik Shah Alam tu tasik Lombong, tuan-tuan. Tasik Qarun ni Allah binasakan, tenggelamkan Qarun dengan harta-hartanya, tenggelam dalam bumi, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan, tak pernah dibayangkan. Kalau kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa di Taif, Nabi pergi ke Taif, Nabi berdakwah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi nak cari tapak untuk berdakwah kepada manusia. Tadi, tuan-tuan, Nabi dibaling dengan batu sampai berdarah dengan pembantunya. Dalam keadaan demikian datanglah malaikat bukit. Tuan-tuan, dalam hadis disebutkan malakul jabal, malaikat bukit datang. Wahai Muhammad, aku ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hotline ni, tuan-tuan. Allah tanya kepada aku, nak tanya kepada kamu nak buat apa dengan penduduk Taif ini? Tuan-tuan, malaikat turun, tuan-tuan, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat apa, wahai Muhammad? Kalau kamu nak binasakan dia, bagi tahu saja. Dia sekarang ni, sekarang ni, nak buat sekarang juga. Tadi, tuan-tuan, yang baling tadi budak-budak yang diupah oleh pembesar-pembesar Taif. Pembesar ni, tuan-tuan, dia tak buat, dia malu. Tapi dia upah orang suruh buat kerja, buat kerja yang tak betul. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dikasih sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai malaikat, beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doakan penduduk rakyat Taif ini jadi orang-orang yang soleh, keturunan di soleh-soleh belaka. Tadi Nabi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Nabi berdarah dah tadi, tuan-tuan. Kalau kita lah tadi, tuan-tuan, orang baling kita, marah bukan main, tuan-tuan. Marah sungguh. Kita ni pemimpin, sebagai contoh, tuan-tuan, dibaling pula, langsung tak kenal ke kita ni siapa. Kita ni bukan minta sedekah, sebagai contoh, tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, Nabi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah keturunan mereka ni orang-orang yang baik. Nabi minta itu je, tuan-tuan. Nabi tak pernah marah pun dengan pengikutnya, tak pernah marah pun dengan orang-orang yang tak nak beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, biarlah aku dengan diriku, tuan-tuan. Tuan-tuan dan kasih. Tapi tugas perlu dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Lalu malaikat pun tak buat apa-apa.
Walaupun dia kata, wahai Muhammad, aku boleh terbalikkan bumi ni. Tuan-tuan, tanah ni aku boleh terbalikkan. Tuan-tuan bayangkan kalau diterbalikkan, tuan-tuan, kan, diangkat tanah tersebut diterbalikkan, semua akan jatuh, tuan-tuan. Tak ada siapa boleh bergaya kat mana-mana dah. Begitu sekali kemusnahan yang boleh dibayangkan oleh kita, tuan-tuan dan kasih sekalian. Tapi Nabi SAW minta kepadanya, tak payah wahai malaikat, tak perlu. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan, ketika mana diuji untuk dibakar oleh Raja Namrud, dilonggokkan kayu yang banyak dan dibakar di tengah-tengah di hadapan rakyat. Di hadapan rakyat nak siksa Nabi Ibrahim AS. Sebab Nabi Ibrahim AS bawa ajaran supaya jangan sembah berhala. Termasuklah bapa Nabi Ibrahim AS pun sembah berhala, tuan-tuan. Nabi Ibrahim kata, tak betul ajaran ni wahai raja. Lalu raja kata, bakar dia. Tuan-tuan, biar orang semua saksikan, rakyat semua saksikan kita melakukan hukuman ke atas dia, kita semua menjadi saksi. Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, sebelum nak dibakar tadi, malaikat datang bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Ada apa-apa permintaan tak pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan? Ni last call ni, tuan-tuan. Sebelum kamu nak dibakar ni, ada apa-apa tak permintaan? Kata Nabi Ibrahim AS, mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka ini diberikan hidayah, tuan-tuan. Tak minta apa-apa pun tadi, tuan-tuan. Dan dalam masa yang sama tadi, tuan-tuan, kalau kita dalam keadaan terdesak sangat, kita akan menyelamatkan diri kita. Tetapi dalam masa yang sama, bila Nabi Ibrahim AS dibakar oleh Raja Namrud tadi, kemudian Allah Subhanahu, dalam keadaan api yang marak tadi, Nabi Ibrahim di tengah-tengah tempat tersebut, lalu Allah Subhanahu Taala firmankan kepada api, qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Tuan-tuan, firman Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wahai api, jadilah kamu api yang menyejukkan. Sifat api, tuan-tuan, dia panas. Tak pernah api jadi sejuk, tuan-tuan. Tetapi lihat dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Ibrahim AS dalam keadaan yang begitu terdesak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kamu jadi api yang sejuk, kemudian tidak membakar. Tuan-tuan, jangan rosakkan Nabi Ibrahim AS. Salaman ala Ibrahim. Dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan, disebutkan, dirakamkan. Jadi apabila kita membaca ayat tersebut, tuan-tuan, yang pertama sekali dapat pahala, tuan-tuan. Tapi kalau nak cuba-cuba, kalau berlakunya kebakaran, tiba-tiba kita pun baca ayat tersebut, qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, tak boleh lah tadi, tuan-tuan. Pada saya tak boleh lah, tuan-tuan. Sebab ayat tersebut dia tujukan kepada Nabi Ibrahim AS. Kalau rumah dah terbakar, tuan-tuan, cabut lari lah, tuan-tuan. Janganlah tunggu lagi, sebab dia dah terbakar. Sebab yang hebat ni tadi Nabi ataupun Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab para Rasul ini dijaga oleh Allah Subhanahu. Mereka tidak akan berjaya dibunuh, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Dan apabila dilihatkan oleh Namrud, Nabi Ibrahim, api yang marak tadi, dia rasa sejuk, tuan-tuan. Bayangkan baju tak terbakar, kemudian dia sejuk. Kalau boleh kata minta kain, orang luar, tanya orang depan-depan ni, tuan-tuan sekalian, bagi kain boleh tak? Sejuk tak tahan. Pelik semua tadi, tuan-tuan. Rakyat semua rasa pelik. Kenapa dia ni? Sebagai contoh, tuan, api begitu marak, tak terbakar pun, tuan-tuan, tak rosak pun, sebagai contoh. Bahkan dia kesejukan. Tuan-tuan, inilah namanya mukjizat. Mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala luar daripada kawalan pemikiran manusia biasa. Tetapi walaupun dalam keadaan para rasul ini diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh gunakan mukjizat itu suka-suka, tuan-tuan. Tuan-tuan dan dikasihi sekalian, ramai kita pengikut ramai. Tuan-tuan lihat, tengok, saya boleh belah lautan tersebut sebagai contoh. Tak boleh, tuan-tuan. Dia tak boleh. Kena minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita lihat mukjizat Nabi Musa AS ketika mana dia dikejar oleh Firaun, tuan-tuan, sampai kat laut, depan Laut Hitam ataupun depan Laut Merah. Tuan-tuan, Laut Merah ni dia menghadap Arab Saudi, tuan-tuan. Ataupun dia menghadapkan kepada Jazirah ataupun Semenanjung Sinai. Sekarang ni ada Semenanjung Sinai. Dia menghadap lautan tersebut. Bila menghadap lautan tadi, tuan-tuan, Bani Israel ataupun pengikut keturunan Nabi Musa AS, dia tanya, wahai Musa, kita dah sampai ke laut ni, belakang kita ni angkatan tentera Firaun, siap angkatan tentera semua dengan pemanahnya, dengan ahli pedangnya dan sebagainya, semua nak bunuh kita ni. Kita nak lari mana? Kita tengok laut ni tak ada kapal pun, nak naik apa ni? Sebagai contoh, tuan-tuan, Nabi Musa AS kata, aku pun tak tahu. Tuan-tuan, Tuhanku perintahkan kepada aku supaya pergi ke arah sini saja. Tuan-tuan,
Dalam yang keadaan begitu genting sekali, Nabi Musa AS tak tahu nak buat apa-apa, tuan-tuan. Dan dia berserah pada Allah Subhanahu dalam ketika mana rakyatnya, pengikutnya pun bertanya, wahai Musa, kita dah sampai dead end dah, tuan-tuan. Dah sampai penghujung dah ni. Depan ni dah tak nampak apa dah, nak buat apa ni, tuan-tuan. Dalam keadaan yang genting tersebut, lalu Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kepada Nabi Musa AS, hentakkanlah tongkat kamu, wahai Musa. Lalu terbelah, tuan-tuan, lautan tersebut dibagi dua, tuan-tuan. Tengah-tengah tu ada highway, tuan-tuan, boleh lalu. Tiba-tiba saja, tuan-tuan, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan manusia panik, tak tahu nak buat apa, lalu Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Musa dan juga kaum Bani Israel menyeberangi tadi, tuan-tuan, sampailah ke semenanjung Sinai. Dan bila sampai di kawasan yang selamat, dilihat oleh Firaun dan juga angkatan tenteranya, wah, mereka boleh lalu ya. Tak sangka laut tadi dia ada laluan pula. Kalau mereka boleh lalu, kita pun nak lalu juga. Sebagai contoh, kejar, tetap kejar tadi, tuan. Dan dia dengan angkatan tenteranya semua kejar, sehinggalah apabila Nabi Musa dan pengikutnya selamat sampai di daratan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, wahai laut, tutup kembali, tuan-tuan. Lalu matilah keseluruhan tentera-tentera Fir'aun yang bersama-sama Fir'aun. Mereka itu tenggelam, tuan-tuan. Dan juga dalam Al-Quran menggambarkan bagaimana Fir'aun tadi, bila dia mati tadi, dia timbul, tuan-tuan. Masya Allah, dia seorangnya timbul sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tenggelam, mati tadi, tuan-tuan, di lautan. Tetapi Fir'aun tadi timbul di atas dunia. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, walaupun dalam hadis ada menceritakan bahawa ketika mana Fir'aun ini bertemu dengan kematian, laut nak masuk ke dalam mulut dia, tuan-tuan, dia nak mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, tuan-tuan. Dia nak mengucap juga, tuan-tuan, nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam hadis tersebut menceritakan bagaimana malaikat bersegera masukkan air ke dalam mulutnya, tak sempat nak mengucap dua kalimah syahadah. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tak boleh beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Nabi SAW dan juga para sahabatnya banyak melakukan ibadah zuhud. Sebagaimana contoh kita lihat, pernah satu ketika Nabi SAW dia tidur kat rumahnya. Sebab Nabi tinggal berhampiran dengan masjid, tuan-tuan, bukan jauh, dekat dengan masjid, sebelah masjid je rumah dia, supaya boleh dilihat oleh orang-orang Islam. Sebagai contoh, tuan-tuan. Dan satu ketika Nabi SAW tidur, Nabi tidur kat lantai. Zaman dulu, tuan-tuan, mana ada kapet. Sebagai contoh, Nabi tidur kat lantai, tidur di atas pelepah-pelepah tamar, sebagai contoh, tuan-tuan, berbekah badannya. Lalu masuklah Saidina Umar. Saidina Umar menangis, tuan-tuan, wahai Rasulullah, kamu ni pemimpin, tapi kamu tidur kat lantai. Bila Nabi bangun tadi, berbekah belakangnya, dilihat oleh Saidina Umar. Sedih aku, wahai Rasulullah, tuan-tuan. Tapi Nabi kata, tak apa wahai Umar, dunia ni bukan tempat kehidupan, bukan tempat kenikmatan, bukan tempat keseronokan. Dunia ni hanya sementara saja. Apa juga yang ada yang kamu lihat ni benda biasa, wahai Umar. Jadi, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jadi kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW, dia dalam keadaan begitu zuhud ataupun tidak mengutamakan keduniaan. Dan Nabi SAW lebih lagi mengutamakan tentang kenikmatan syurga di hari akhirat. Itulah dia yang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan daripada mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cubai mereka dengannya, dan kurniaan Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Sebab itulah tadi, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita dikurniakan mata oleh Allah Subhanahu untuk lihat nikmat yang ada di atas muka bumi ini. Itulah di antara nikmat, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita boleh melihat. Bayangkan orang buta, tuan-tuan, disuruh tengok nikmat, tuan-tuan, dia tak boleh nak tengok juga. Walaupun dia hidup di atas muka bumi, sebagai contoh, tuan-tuan, dia pun macam kita juga, ada tangan, ada kaki, ada keinginan, tapi tak boleh lihat sebab buta, tuan-tuan dan dikasihi sekalian. Dan Nabi SAW hidup baik sebelum maupun sesudah hijrah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan senang. Beliau sentiasa bersikap zuhud terhadap nikmat dunia dan mencari kenikmatan akhirat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan inilah yang paling penting, tuan-tuan, dalam beribadah ini kena bersungguh-sungguh. Walaupun kita solat fardu je, Ustaz, yang lain tu tak berapa rajin sangat nak bangun qiyamul lail malam-malam, tak berapa rajin, Ustaz, kadang-kadang tak sempat juga nak bangun, letih.
Tapi kalau tengok perlawanan pagi-pagi pukul 3 pagi boleh pula bangun tadi tuan-tuan. Tak diarahkan pun, tak diwajibkan pun, tak disunatkan pun, tapi boleh bangun sebab minat tuan-tuan. Keinginan tu ada, terpulang pada masing-masing tuan-tuan dan kasih sekalian. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bersungguh-sungguhlah kamu dalam beribadah. Maknanya buat betul-betul tuan-tuan, komplit dan juga mengikut syariat. Jangan buat tadi dalam keadaan komplit tapi tak mengikut syariat. Tuan-tuan, tak mengikut hukum fiqah, macam mana nak melaksanakannya dan sebagainya. Ikut macam mana? Ikut sedap rasul. Tuan-tuan dan dikasih sekalian, Ibnu Umar telah mendengar seorang lelaki berkata, mana-mana orang yang zuhud di dunia dan mengharapkan kehidupan akhirat, dia memperlihatkan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar sambil berkata, apakah tentang mereka kamu bertanya? Dan Ibnu Mas'ud berkata kepada para sahabat, apakah solat, puasa dan jihad kamu lebih baik daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan mereka itu lebih baik daripada kamu sekalian. Mereka berkata, bagaimanakah itu terjadi? Maka dia pun berkata, mereka lebih zuhud daripada kamu dalam kehidupan dunia dan lebih mengharapkan kehidupan akhirat. Khairu wa abqa. Dan banyak kali dalam Al-Quran dan tersebut, hidup di akhirat lebih nikmat, lebih kekal. Sebab kita ni tadi tuan-tuan, walaupun umur katalah 95 tahun hidup di dunia tuan-tuan, lepas tu apa berlaku tuan-tuan? Tak berlaku apa-apa dah. Kita ditanam di dalam kubur. Habis dah cerita. Lepas tu tuan-tuan, bila pula kita nak diadili tuan-tuan? Bertahun-tahun, mungkin beratus tahun, beribu tahun sebagai contoh. Bayangkan tuan-tuan yang dikasih sekalian, Nabi Adam AS sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, berapa lama dia hidup tuan-tuan? Kemudian Nabi Adam, Nabi Nuh tuan-tuan, 950 tahun dia hidup. Dia berdakwah. Bukan nak cerita dia hidup. Kalau berdakwah ni tuan-tuan, paling kurang lah, katakanlah kalau umur Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun tuan-tuan. Bayangkan umur Nabi Nuh AS 950 tahun. Dia kata pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku hidup selama 950 tahun berdakwah kepada manusia. Manusia tak nak dengar pun dakwahku. Laila wa nahara. Bukan aku tak berdakwah waktu malam sahaja, waktu siang pun aku buat kuliah juga. Aku buat forum perdana ataupun aku buat tazkirah dan sebagainya. Orang tak nak dengar juga tuan-tuan. Lalu akhirnya Nabi Nuh AS berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, binasakanlah mereka keseluruhan wahai Tuhan. Dia tak cakap dengan rakyat dia, tak cakap dengan pengikutnya, tak cakap dengan penduduk sekelilingnya, tapi dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, binasakanlah wahai Tuhan. Jangan tinggal seorang pun orang kafir di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan dikasih sekalian, marahnya Nabi Nuh AS. Tapi kena ingat tuan-tuan, Nabi Nuh AS merupakan ulul azmi, 5 orang nabi ataupun 5 orang rasul daripada 25 orang para rasul. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, 5 orang rasul yang paling sabar. Tuan-tuan yang dikasih, antara Nabi Nuh AS dan yang paling utama sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 950 tahun tuan-tuan dia berdakwah. Kata riwayat, tak sampai 100 orang pun yang berdakwah ataupun yang beriman kepada Allah dan Rasul. Tak sampai 100 orang tuan-tuan. Sebab itu apabila disediakan kapal, boleh naik bukan setakat pengikutnya sahaja, termasuk binatang-binatang ternakan pun tadi tuan-tuan naik. Nabi Nuh kata, wahai lembu, wahai kambing, wahai ayam, semua naik atas kapal. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, binatang ni tak tahu apa-apa tuan-tuan, naik kapal dia pun pelik juga. Rupanya akan berlaku banjir yang besar tuan-tuan. Dan dalam keadaan demikian, Nabi Nuh AS dia berkata kepada anaknya, tengah berlaku banjir tadi, nampak anaknya tengah berenang di lautan. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, dia bagi tahu pada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah kapal ni, tak payahlah nak berenang. Tuan-tuan, naik je kapal. Orang berenang ni memang pandai tuan-tuan, memang hebatlah. Tapi berapa lama tuan-tuan nak berenang kat lautan? Akhirnya tuan-tuan lemah. Bila dah lemah tuan-tuan, dia akan tenggelam. Kita dah lemah dah, tak ada apa nak berparut kat mana. Sebagai contohlah macam nelayan tadi tuan-tuan, dia ada bot, tiba-tiba dipukul ribut, bot yang terbalik, dia berparut pada botnya tadi tuan-tuan. Boleh tahan tuan-tuan. Kalau setakat 5 jam, 10 jam boleh tahan, lepas tu dah tak boleh tahan dah tuan-tuan. Sebab dah lapar dah. Jadi kita pun dah lemah, jadi kita pun terkulai, lalu tenggelam. Tuan-tuan dan dikasih sekalian, dalam masa yang sama, walaupun anaknya tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Nuh AS, ya bunayya, wahai anakku, naiklah kapal. Sebagai contoh tuan-tuan, dia bagi nasihat, dia bukan marah. Bapa kepada anak tuan-tuan, kalau kita lah pada anak kita tak dengar cakap kita sergah dia. Sebagai contoh tuan. Tapi anak dah besar tuan-tuan, bukan budak-budak lagi, dah pandai berenang dah. Sebagai contoh tuan-tuan, dia kata, ya bunayyarkam ma'ana, naiklah kapal, ada lagi kosong boleh masuk, tak ada masalah. Tapi anaknya kata pada bapaknya, wahai bapakku, tak apa,
Tak ada masalah. Aku boleh berenang di tempat mana nanti, bukit mana yang ada nanti aku akan singgah sekejap. Tuan-tuan, boleh berehat. Ataupun aku jumpa tempat yang aku boleh berpaut, aku boleh berpaut. Bongkak tuan-tuan, bangga diri. Langsung tak nak beriman pada Allah dan Rasulnya. Nabi Nuh AS sedih tuan-tuan. Anaknya sendiri tak nak beriman pada Allah Subhanahu. Dia nak bagi pertolongan secara mudah pun tak nak diterima juga. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, dalam keadaan yang begitu genting. Dah masuk waktu. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, insya-Allah kita bertemu lagi pada waktu yang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tanggal majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.